Buletin Didik 25 Mei bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menyertai sesi Ministerial Exchange di Forum Pendidikan Dunia 2022 di London, United Kingdom. Dalam perkongsiannya di Facebook, Datuk Dr. Razzie berkata beliau bersama beberapa ahli panel lain telah membincangkan topik bertajuk Should Social and Emotional Learning SEL Come First? Dalam pembentangan beliau, Datuk Dr. Razzie menjelaskan keutamaan tidak seharusnya diberi hanya kepada aspek atau komponen tertentu dalam pendidikan anak-anak. Apa yang paling penting mencari pendekatan seimbang dalam semua aspek pembelajaran termasuk SEL. Whatever you do, look at the data, think rationally, look at the information, analyze it, and then come to the conclusion. And then finally, when we talk about articulation, again, it's about the way they argue things, the way they think about stuff. And in this case, when you combine the concept together, then you're going to see that social emotional learning is part of what we call konsep Sekolahku Sejahtera in Malaysia. Secara keseluruhan, katanya panel dan delegasi melihat konsep Sekolahku Sejahtera sebagai satu pendekatan yang menyeluruh dalam membentuk kemenjadian murid. Beliau juga yakin penerapan konsep itu secara semula jadi mampu melahirkan generasi pewaris negara yang hebat. Benarlah bagai dikata, tanpa guru siapalah kita. Bermula dengan kelas pembuatan roti, kini pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan di Kanga Perlis berjaya menguasai pelbagai kemahiran masakan. Malah mereka juga mampu berdikari dan menjana pendapatan hasil menimba ilmu dari kelas tersebut. Projek kelas kemahiran vocational spesifik pembuatan roti itu mula dilaksanakan di sekolah pada 2017. Ia hasil ilham sekumpulan guru pendidikan khas dalam usaha membangunkan kemahiran pelajar menghadapi cabaran abad ke-21. Ke arah itu, pelajar PPKI yang tamat persekolahan bukan sahaja diberikan CJ berhenti sekolah tetapi turut menerima CJ pentaksiran alternatif sekolah menengah PASM selain CJ kemahiran. Saya harap majikan-majikan di luar pun jangan ragu-ragu, jangan takutlah. Mereka ni memang layak, memang kompeten dan mereka ni rasanya bolehlah untuk survive diri mereka sendiri. Walaupun di sekolah tu kita rasa mereka ni macam pelajar yang tak boleh mengikuti aliran perdana, tapi peluang tu mereka akan dapat sama juga dengan murid-murid yang lain. Kelas pembuatan roti bermula setahun selepas pelajar berjaya menguasai kelas asas makanan. Biasanya kelas pembuatan roti disertai pelajar tingkatan 2 PPKI. Mereka bermula dengan pembuatan donat sebelum dibawa mengikuti kelas pembuatan roti dan pizza. Kesemua peralatan dan mesin pengadun serta ketuhar pembakar industri adalah aset milik PPKI. Kumpulan guru turut menambah ilmu pembuatan roti dengan mengikuti kelas secara dalam talian. Kami juga ada buat menerima tempahan. Biasanya tempahan ni daripada koperasi sekolah dan ada juga tempahan macam untuk majlis-majlis sekolah lah. Contohnya macam mesyuarat PIBG kan. Bila mesyuarat PIBG ni melibatkan ibu bapa yang ramai nak datang mesyuarat, jadi kita akan supply lah. Jadi memang pengetua memang sangat suka menggunakan khidmat pelajar-pelajar kita lah, sebab hasil pelajar-pelajar kan boleh tunjuk kat ibu bapa ni ialah hasil pelajar-pelajar PPKI. Tempahan paling tinggi diterima mereka adalah 350 burger Malaysia dan donat. Keuntungan yang diperolehi diberikan kepada pelajar sebagai dorongan kepada usaha keras mereka, manakala selebihnya dimasukkan ke dalam tabung PPKI. Dah pandai buat roti, donat, jenis-jenis ban, jenis-jenis dough, pizza macam tu. Saya kurang masuk tahun ni 4 tahun lah. 4 tahun. Perancangan saya di masa depan lah untuk membuat kilang pembuatan roti dan akan membuka kedai di negeri-negeri. Pelajar PPKI boleh berjaya dalam suasana buruk atau senang. Ya. Jangan
jangan mengalah. Kelas pembuatan roti berlangsung setiap hari persekolahan melibatkan sesi teori selama 2 hari dan 3 hari kelas amali. 5 inisiatif intervensi untuk mengatasi penurunan kebolehpasaran graduan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kenyataan itu disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad dalam ucapan sempena Forum Pendidikan Sedunia EWF di London. Menurut Datuk Seri Nuraini, antara inisiatif tersebut ialah program Penjana Kemajuan Kerjaya KPT, Penjana KPT CAP, program Teaching Factory serta transformasi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Pengesanan graduan atau kajian Tracer mendapati kebolehpasaran graduan Malaysia pada 2020 menurun 1.8% kepada 84.4% berbanding 86.2% pada 2019 akibat penularan COVID-19. Sebagai usaha mengelakkan kemerosotan berterusan, KPT melaksanakan beberapa inisiatif intervensi yang membolehkan kadar kebolehpasaran siswazah meningkat 1.1% kepada 85.5% pada 2021. Kerajaan juga telah memperuntukkan RM150 juta untuk penjana KPT CAP bagi melaksanakan program peningkatan kemahiran serta membentuk kemahiran semula industri memanfaatkan 20,000 graduan. Syarikat yang mengambil bahagian pula memastikan graduan mendapat pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan selepas program selesai. Datuk Seri Nuraini turut menjelaskan pelaksanaan program Teaching Factory bagi memastikan graduan bersedia memenuhi permintaan semasa serta pasaran kerja. Malaysia turut melakukan transformasi TVET bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Majlis TVET berperanan menasihati kerajaan mengenai bakat-bakat yang diperlukan oleh industri, teknologi-teknologi yang perlu diberi tumpuan di universiti. Yayasan Terengganu menawarkan diskaun 50% daripada jumlah baki pinjaman pendidikan bagi meringankan beban mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tawaran itu dibuat sebenarnya sambutan Jubli Emas Yayasan Terengganu ke-50 tahun bermula 1 April lalu hingga 31 Mei ini. Tawaran yang julung kali diadakan itu sejak Yayasan Terengganu ditubuh pada 1972 dijangka memberi manfaat kepada 35,104 peminjam termasuk 4,237 orang yang dikenakan tindakan undang-undang. Setakat ni Alhamdulillah sambutannya amat baik sekali dan kita memang mencapai target yang kita tetapkanlah. Tawaran itu bagaimanapun hanya boleh dinikmati oleh peminjam yang melunaskan bayaran secara sekaligus. Kerajaan negeri melalui Yayasan Terengganu bersetuju menawarkan diskaun pinjaman selepas mendapati ada peminjam gagal membayar balik pinjaman yang berikutan hilang punca pendapatan. Sebab dengan jumlah dia tu untuk sekarang kan sebab kita kos sara hidup makin tinggi, jadi ibaratnya separuh yang kita nak bayar sini tu boleh simpan untuk sara hidup lah. Sangat membantulah. Actually lagi bagus sebab separuh kan. So lagi jimat lah. Kita dah belajar pakai banyak dah dan dia buat pengurangan ni membantu kita sangat lah. Pada segi ekonomi kan, duit kita pun tak banyak buat duit sebenarnya kan. Tapi masa dapat pengurangan ni much better lah, kita boleh cover benda lain pula. Yayasan Terengganu telah mendapat peruntukan RM1 bilion sejak penubuhannya dari kerajaan negeri untuk mengurus dan memberi pembiayaan pendidikan kepada rakyat negeri itu. Bagi menggalakkan amalan hidup sihat dalam kalangan rakyat, pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan serta badan-badan berkaitan. Ia termasuk memperkenalkan pelbagai kemudahan serta lokasi baharu yang mampu menarik minat orang ramai untuk melakukan aktiviti sihat termasuk berbasikal. Lake cabin di pit stop at Anjung Floria Putrajaya antara yang dilihat berpotensi menjadi lokasi tumpuan penggemar aktiviti berbasikal. Ia adalah premis pertama seumpamanya di kawasan itu yang menyediakan perkhidmatan menyewa, menjual dan membaiki basikal serta peralatan berkaitan basikal. Menurut Naib Presiden Kanan Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mak Ujuk, ia akan menjadi nilai tambah kepada pembangunan Putrajaya sebagai bandar rekreasi dengan menawarkan kemudahan, ruang dan peluang kepada orang ramai untuk lebih aktif berbasikal. So selama ni penggemar basikal dia parking di mana-mana untuk berbasikal di Putrajaya.
So mulai sekarang dengan adanya pit stop ni, kita menggalakkan siapa yang berbasikal di Putrajaya park dia car di pit stop, menikmati breakfast ke some coffee dulu di kabin ni, lake cabin dan kemudian dia boleh enjoy bicycle di Putrajaya lah. Beroperasi dari jam 7 pagi hingga 7 malam, Lake Cabin akan merancangkan aktiviti ekonomi setempat dengan menawarkan peluang pekerjaan untuk belia Putrajaya. Antara lokasi santai lain yang menjadi tarikan tambahan di Putrajaya ialah kedai kopi popular Box KL. So with FN Initiative ni, kita bawa ke depan entrepreneur muda. Daripada sini kita nampak kita ada Box Kuala Lumpur, ada Plan A dengan Kayo. Jadi giving opportunity lah to the entrepreneurs to come, the platform for them to grow. Sempena pelancarannya juga, diskaun 15% ditawarkan bagi hidangan makanan dan minuman dari 27 Mei hingga 2 Jun. Selepas hampir setahun dilahirkan di Pusat Konservasi Panda Gergasi Zoo Negara, anak ketiga pasangan panda gergasi dari China akhirnya dinamakan Sheng Yi. Nama yang membawa maksud keamanan dan persahabatan itu diumumkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bersama Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Eugene. Anak ketiga kepada Sing Sing dan Liang Liang itu mencecah usia setahun hujung minggu ini dengan berat lebih 27 kg. Dengan pengumuman nama itu, Sheng Yi diharap akan dapat mengerat dan mengukuhkan lagi persahabatan kedua-dua negara. Sing Sing dan Liang Liang mempunyai dua lagi anak yang dilahirkan di Malaysia, iaitu Nuan Nuan yang lahir pada 2015 dan Yi pada 2018. Saya ingin berkongsi tentang salah satu aktiviti sains yang dinamakan sebagai telur makhluk asing. Okey, jadi kenapa telur ini dinamakan sebagai telur makhluk asing? Ini adalah kerana telur ini sangat luar biasa, hanya diliputi oleh membran, tidak berkulit, okey, lembut dan juga kenyal. Okey. Jadi bagaimana untuk kita menghasilkan telur tersebut? Senang sahaja, hanya rendamkan telur di dalam larutan cuka. Maka tindak balas kimia akan berlaku di antara asid asetik yang terkandung di dalam cuka dengan kulit telur yang terdiri daripada unsur kalsium karbonat. Jadi lama kelamaan kulit tersebut akan tertanggal. Seperti mana yang anda boleh lihat, terdapatnya larutan coklat di sini, itu adalah kulit telur tadi. Okey, dan proses ini dinamakan sebagai kakisan. Bertemu kembali. Remaja lelaki berusia 18 tahun dari Nepal diiktiraf sebagai remaja paling pendek di dunia oleh Guinness World Records. Dor Bahadur Kapangi yang mempunyai ketinggian 73.43 cm menerima CJ pengiktirafan itu daripada Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Nepal dan Najib Rekmi pada program yang diadakan di Kathmandu. Kapangi dilahirkan pada 14 November 2004 di Sinduli, Nepal. Anak bongsu kepada pasangan petani ini belajar di sebuah sekolah berhampiran dan menetap bersama ibu bapanya. Ketika dilahirkan, Kapangi dikatakan normal, namun tumbesarannya tidak berkembang apabila berumur 7 tahun. Abangnya berkata tumbesaran Dor Bahadur tidak bertambah seperti rakan seusianya, menyebabkan dia menjadi pemalu, kurang bercakap. Menurut Guinness World Record, Edward Hernandez, 36 tahun dari Colombia, adalah lelaki paling pendek di dunia dengan ketinggian 72.1 cm. Seterusnya, atlet sukan ekstrim Nadine Poland memperbaharui rekod dunia apabila berjaya menamatkan cabaran di Mont Saint-Michel, Perancis. Poland 28 tahun melakukan perjalanan di atas tali sepanjang 2,200 meter antara sebuah kren dan pulau itu. Dia mengambil masa 2 jam untuk melengkapkan misi itu pada ketinggian hampir 100 meter, manakala lebar tali pula hanyalah 2 cm.
Poland memecah rekod yang juga dipegangnya sebelum ini dengan lintasan terpanjang lebih 1,600 meter di selatan Perancis pada 2017. Dia mengakui lega kerana akhirnya cabaran ini berjaya dilaksanakan selepas kerap kali tertangguh disebabkan COVID-19. Mont Saint-Michel yang berusia 1,300 tahun adalah tapak warisan dunia UNESCO. Bukan setakat anjing dan kucing, ikan pun mahu bersiar-siar di taman. Seorang lelaki di Taiwan mencipta sejenis peralatan yang membolehkan dia membawa ikan emas peliharaannya keluar bersiar-siar. Wang Xiaoji atau Jerry yang juga YouTuber popular berkata ciptaan kali ini adalah yang paling sukar pernah dilakukannya. Jerry terkenal dengan kepakarannya menghasilkan barangan berkonsepkan buatan sendiri atau DIY. Peralatan yang dihasilkan kali ini boleh dikira sebagai akuarium mini bergerak. 对啊，所以我想说，用这个方式让大家耳目一新以外也可以让一些小朋友知道，其实养鱼的一些小知识啊。我想要启发更多的小朋友，启发更多的人。 Secara asasnya dia menghasilkan tiub akrilik yang berfungsi sebagai tangki ikan dan diletakkan di atas roda. Akuarium mini ini dilengkapi sistem penapisan berkuasa bateri, pam udara untuk oksigen serta sistem pencahayaan. Peminat Jerry sangat teruja dengan rekaan itu dan berharap ia akan dijual di pasaran supaya mereka juga boleh bersiar-siar dengan ikan peliharaan masing-masing. Sukan layak ke Piala Dunia 2023 secara automatik. Itu misi utama skuad hoki negara selepas memastikan tiket peringkat Super 4 Piala Asia. Malaysia kini unggul di tangga teratas kumpulan B hasil 2 kemenangan berturut-turut. Malaysia melengkapkan aksi kumpulan B menentang Bangladesh esok. Skuad negara mesti waspada mengelak kejutan lawan yang dibimbing bekas pemain dan jurulatih kebangsaan Iman Gominadan. Apa yang pasti, moral pemain Guinea pada tahap tinggi selepas menumbangkan juara 4 kali Korea Selatan 5-4 dan sebelum itu membelasah Oman 7-0. I think that captain Marhan Jeles has shown a true character of a leader. I think he put his body in line. I think he stopped so many run-outs from the penalty corner. So that's a character shown by the captain for everyone to carry that attitude or winning mentality. Format Super 4 yang dijadual Sabtu ini memerlukan mereka beraksi 3 perlawanan dalam tempoh 4 hari untuk mencari 2 pasukan ke perlawanan akhir. 3 negara teratas akan meraih slot automatik ke Piala Dunia di India tahun depan. Sejak edisi pertama pada 1982, Malaysia belum pernah menjulang Piala Asia. Pencapaian terbaik pada 2017 selaku naik juara tewas 1-2 kepada India. Latihan pusat pasukan bola sepak 30 pemain kebangsaan memasuki hari ke-6 menjelang perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Brunei Jumaat ini. 2 bekas pemain Pahang, penjaga gol Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid dan tonggak pertahanan Matthew Davis mempunyai misi tersendiri untuk dicapai. Muhammad Khairul Azhan nekat memburu tempat dalam skuad Harimau Malaya, bukan sekadar berada dalam senarai terakhir tetapi selaku watak penting mengawal gawang. Kelebihan pada diri saya, mungkin coach nampak apa kelebihan pada diri saya. So itu atas coach punya keputusan. Anda diberi peluang, saya akan beri yang terbaik dan give 100% lah. Posisi penjaga gol disaingi 3 pemain iaitu Ahmad Shihan Hazmi Muhammad, Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi dan ketua pasukan Muhammad Farizal Malias. Sementara itu pemain pertahanan Matthew Davis pula kali pertama berlatih di bawah Kim Panggon memandangkan tidak menyertai latihan sulung Harimau Malaya Mac lalu. Pemain berdarah campuran Australia Malaysia itu sedia mempamerkan kemampuannya untuk memainkan peranan dalam percaturan pasukan. I'm just going to do as I normally do, I'm going to come in, have a good attitude,
work hard in training. But as I said just now, I feel like I don't have anything to prove. I'll give my best, and if that's enough, it's enough. And if it's not, it's not. So nothing to prove. I'm just here to enjoy myself, have a good attitude, and work really hard. Selepas menentang Brunei Jumaat ini, Harimau Malaya akan berdepan Hong Kong pada 1 Jun. Kedua-dua perlawanan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan misi penting bermula pada 8 hingga 14 Jun di venue sama, iaitu pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 kumpulan E bersama Turkmenistan, Bahrain dan Bangladesh. Seterusnya, aksi tunggal bola sepak Liga Perdana semalam berkesudahan Terengganu FC 2 menang besar ke atas Kuching City FC 5-1. Beraksi di gelangan sendiri Stadium Negeri Kuching, nyata bukan satu kelebihan buat Kuching City. TFC 2 jelas berada pada kelas tersendiri apabila membuka jaringan pada minit ke-16 menerusi Jordan Mintah. 5 minit berselang menyusul gol kedua pelawat hasil percubaan Hakimi Abdullah. 10 minit kemudian, Hakimi meledak lagi untuk TFC 2 selesa mendahului 3-0. Sebelum rehat, Kuching City merapatkan kedudukan hasil sepakan percuma menarik Alif Hassan. Bersambung babak kedua, hasrat Kuching City bangkit semakin sukar apabila Mazwandi Zakaria tertampar bola ke gawang sendiri minit ke-84. Pada masa kecederaan, Jordan Mintah menjaringkan gol kedua pribadinya untuk kemenangan 5-1 TFC 2. Selepas 8 perlawanan, TFC yang dibimbing Badrul Afzan Razali melonjak ke tangga ketiga mengumpul 16 mata. Manakala Kuching City, kejalan Irfan Bakti yang kurang satu perlawanan kekal di tangga kelima dengan 11 mata. Pada usia 37 tahun, pemain tenis Perancis Jo-Wilfried Tsonga akhirnya mengumumkan persaraannya. Perasaan sedih nyata tidak mampu disembunyikan Tsonga pada aksi terakhirnya ketika tersingkir pada pusingan pertama tenis terbuka Perancis. Tsonga berdepan pemain Norway Casper Ruud pada pusingan pertama terbuka Perancis. Set pertama, pemain kelahiran Lemau ini menang 7-6. Tepukan gemuruh penonton mengiringi setiap mata yang diraih Tsonga. 3 set berikutnya, Tsonga yang menduduki ranking kelima dunia pada 2012 terpaksa akur tewas 6-7, 2-6 dan 6-7. Pemain dengan ketinggian 1.88 meter yang pernah memenangi 18 gelaran jelajah ATP jelas gagal mengawal emosinya apabila dilihat mengesah air mata pada set terakhir. Apatah lagi dengan sorakan berterusan penonton di gelanggang Philippe Chatrier. Pertunjukan bunga tahunan popular Chelsea Flower Show di London mengakhiri buletin didik. Tarikan utama kali ini bongkah ais besar mengandungi benih tanaman dari Kutub Utara yang semakin pantas mencair akibat pemanasan global. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.